Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berada lagi di dalam pengkajian alam mistik. Cuma kali ni saya tak buat eksplorasi, saya tak buat sebarang perjalanan. Okey, saya cuma nak menceritakan kepada korang apa yang baru-baru ni saya ada terbuka satu video di YouTube. Okey, dan saya amat tertarik dengan satu filem ataupun movie yang pernah ditayangkan di panggung wayang. Okey, tapi sebelum saya teruskan, saya nak korang tengok dulu video ni. My experience with this movie has been incredible, especially with people fainting. Halfway through the movie, the movie starts getting quite violent, and people get quite unusual reactions, and we have a lot of people throwing up and a lot of people shuddering. But the thing that really surprises me is people faint. I mean, I have never in my life known a movie where people would faint. I mean, it's hard to make people faint. She turned her head around. The bed was shaking, her legs were back. And then when her voice changed, oh my God, I've never seen anything like it. It scared me to death. Things just like this really scared me to death. I'm just nervous. Do you remember what particular scene it was that It's disgusting. Why? I don't know, it doesn't make me want to get sick like everybody says. It just, my legs are just going, meh. And I want to go in the lobby and not watch it, and I have to cover my ears. What was it that made that happen? Okey, video yang korang tengok tadi tu sebenarnya adalah video daripada rakaman-rakaman yang sebenar. Okey, penonton-penonton yang melihat filem tersebut di dalam panggung wayang mengalami pengsan dan juga muntah yang sangat teruk. Itu yang terjadi apabila filem itu ditayangkan di panggung wayang dan mereka excited untuk tengok filem tersebut. Okey, dan di pertengahan cerita, kebanyakan penonton yang menonton filem tersebut, mereka tidak mampu bertahan dan mereka terpaksa keluar daripada panggung wayang dengan sangat down emotional. Okey, bukan dibuat-buat dan bukan direka-reka. Okey, korang tengok daripada mata mereka dan korang tengok daripada reaksi mereka, mereka memang nampak sangat ketakutan. Okey, filem apakah yang mereka tontonkan tu? Kalau korang nak tahu, inilah cerita dia. Baik, cerita Exorcist. Okay, yang diorang tontonkan tu adalah cerita Exorcist, dan cerita ini ditayangkan di seluruh panggung wayang di luar negara sebelum dia masuk ke lain-lain benua. Dan cerita tu ditayangkan pada 26 Disember pada tahun 1973. Okay, dan untuk pengetahuan korang, cerita ini antara salah satu cerita horror yang mereka keluarkan, dan mereka mendedahkan kepada orang ramai bagaimana satu-satu kerasukan itu berlaku. Okey, saya akan cerita secara ringkas cerita yang pasal Exorcist ni yang saya dah tonton sekitar jam pukul 1 pagi. Okey, saya tonton cerita ni jam 1 pagi dan saya tonton secara berseorangan, dan saya nak
ceritakan pada korang, okay, kenapa ia melibatkan sensitiviti agama. Okay. Pada awal cerita, daripada starting filem cerita ni pun, mereka telah memperdengarkan kepada kita ada satu alunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, saya pun pada mulanya saya terperanjat. Kenapa starting cerita ni pun dah dilaungkan azan? Okey, adakah dia melibatkan agama Islam juga? Okey, tapi saya tak nak terus jatuhkan hukuman dan saya tak nak memberi sebarang spekulasi lah berkenaan dengan benda tu. Saya just follow up je cerita tu. Dan kalau korang nak tahu, filem ni berdurasi selama 2 jam. Okay, sepanjang 2 jam tu saya tonton filem ni. Di permulaan ceritanya, mereka berada di sebuah kawasan utara Iraq. Okey, di mana ada para pengkaji artifak ataupun arkeologi. Mereka biasalah, dalam bahasa saya gelarkan diorang ni perompak kubur. Saya panggil diorang ni perompak kubur. Okey, kerana dekat kawasan yang diorang gali dan diorang mendapat artifak-artifak tersebut adalah kawasan di mana tempat yang ada satu tragedi yang berlaku. So kita dijamukan dengan satu suasana kawasan tanah gersang, dan mereka menggali untuk mendapatkan artifak ataupun arkeologi yang tertentu lah. Dan di mana sampai ada satu tahap tu, ada ahli arkeologi ni, dia berdiri di satu sudut, dia memandang satu tempat tu, dan tempat tu ada satu buah patung yang sangat besar. Selepas beberapa tahun kemudian, para ahli arkeologi itu telah pun balik ke tanah negara asalnya. Okey, di sebuah tempat, mungkin di New York ataupun di England lah, macam tu. Okey, dan cerita itu berfokus kepada seorang janda yang bernama Chris MacNeil. Okey, dan dia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Regan MacNeil. Okey, dan selepas berlakulah belum berlaku lagi apa-apa waktu tu. Sorry belum berlaku lagi apa-apa waktu tu. Dan permulaan cerita daripada antara seorang janda ni dan juga anak perempuan ni, dia menunjukkan cerita tu berkembang dengan baik lah. Okay, dengan keluarga yang sihat, keluarga yang bahagia. Okay, si ibunya melayankan si anaknya, bergurau senda apa semua. Sehinggalah ada satu kejadian yang pelik berlaku kepada anak dia. Okey, anak dia mengalami macam satu halusinasi yang luar jangkaan lah. Dan si ibu ni pula beranggapan yang anak dia ni tak sihat dan juga memerlukan rawatan daripada pakar-pakar doktor jugalah. So ibunya pun menghantarkan anaknya ni ke beberapa jenis hospital dan mendapatkan khidmat pakar apa semua. Okey, tapi sepanjang video tu dijalankan, dia cuma macam doktor-doktor yang ada dekat situ pun cuma dapat bagi tahu dekat mak dia, dia ni terlebih kandungan gula dalam badan. Okey, lepas tu dia macam kemungkinan dia berhalusinasi yang sangat tinggi. Adakah dia mengambil barang-barang yang terlarang?
Okey, macam-macam assessment yang diberikan kepada anak ini, sehingga kan anak ini pun macam memberi tindak balas yang sangat, yang makin lama makin pelik. Dan sehinggalah sampai satu tahap tu di mana ada satu kejadian yang menakutkan. Okey, si anak menjerit-jerit meminta tolong daripada biliknya. Katanya suruh dia berkata suruh hentikan, tolong buatkan dia berhenti, tolong buatkan dia berhenti. Okey, dan maknya dengan drastiknya memanggil pakar perubatan, doktor daripada kalangan-kalangan doktor untuk datang, dan mereka menyaksikan kejadian yang luar biasa di depan mata mereka. Mother, please! Please, Mother, make it stop! It's burning! It's burning! Do something, Doctor! Please help her! Please, Mother! Oh, make it stop! It's gonna kill me! Mother! Take it! All right, keep away! The sow is mine! Kasih seorang ibu kepada anak, walau macam mana pun kan, apa susah sekalipun, dia tetap juga berusaha. Si ibu ini mencari berbagai-bagai jenis doktor dan berbagai jenis-jenis kepakaran doktor. Okey, dan dalam filem tersebut dia meluahkan rasa kecewanya kepada doktor-doktor yang ada dekat situ. Dia mengatakan yang 28 orang doktor dan termasuk doktor-doktor pakar tak mampu untuk merawat anak dia bila anak dia dah dalam keadaan macam tu. Dan ada satu ketika tu, satu doktor tu mengatakan kepada dia, pernah tak awak cuba dapatkan rawatan yang jenis alternatif? Okay, so maksud dia dekat sini cuba merawat menggunakan kaedah padri. Jadi si ibu ni pun baru terfikir untuk dapatkan rawatan daripada padri. Okay, korang kena ingat cerita ni berlaku pada tahun 73, dan kemungkinan kes-kes seperti kerasukan yang seperti yang korang tengok tadi tu, mungkin benda tu belum disebarkan secara meluas. Jadi si ibu ni pun baru terfikir benda tu, tapi dia cuma macam ragu-ragu lagi. So dia hanya bawa anak dia pulang ke rumah, dan kawan baik kepada mak dia saya tak ingat nama dia siapa. Okey, kawan baik kepada mak dia ni membantu juga dekat kawasan tu. Okey, dia datang ke rumah dan dia meletakkan satu salib dekat bantal. Dan selepas beberapa hari selepas itu berlaku lagi sekali satu kejadian yang mengerikan. Yang kali ini mengerikan. Okey, lebih ekstrim daripada yang tadi, di mana ada satu babak yang dia ada melibatkan sedikit sensitivity isu berkenaan dengan keagamaan. Okey, dia lebih kepada agama Kristian lah, yang percaya pada salib ni lah. Okey, so di mana babak tersebut si anak ni mengambil salib tu, dia menikam diri sendiri, tetapi bukan di arah perut, tapi di arah kemaluan. Saya tak sanggup nak cerita benda tu, korang tengok sendirilah.
Dah ngeri? Tak cukup ngeri lagi, babe. Belum cukup ngeri lagi. Di sini baru nak mula ngeri dia. Okay, di mana selepas kejadian tu, kawan baik pada mak dia, okay, saya tak ingat nama dia, saya lupa, menemani dalam rumah tersebut. Okay, dia teman si janda ni kat dalam rumah dan menemani anak perempuannya itulah. Lepas tu berlaku ada satu lagi kejadian. Yang ini part ni saya meremang. Pukul 1 pagi saya tengok cerita ni. Bahagian ni memang buat saya betul-betul meremang. Di mana si ibu ni, dia tahu ada kawan lelaki dia ni temankan anak perempuan dia ni. Okay, takut jadi apa-apa macam tadi itulah kan. So ada satu kawan dia ni, kenalan dia juga, datang ke rumah, bagi tahu kepada si ibu ni, mengatakan lelaki yang temankan anak perempuan dia dekat atas tadi tu dah pun meninggal dunia. Okey, dan dia terperanjat lah dengar berita tu. Lepas tu dia, lelaki tu dah mula balik daripada rumah tu. Dia tenangkan keadaan si ibu ni. Lepas tu dah tak ada apa. Si yang penyampai berita ni, yang bagi tahu yang kawan lelaki dia tu dah meninggal. So dia pun pulang lah, dia keluar. Selang beberapa saat selepas tu, kalau daripada video tu, kalau korang tengok video tu kan, tengok movie tu, ada kedengaran suara bunyi macam ada orang turun tangga dengan laju tau. Okay, bila mak dia baru nak cakap dengan kawan dia yang perempuan yang kat belakang dia tu, mak dia nampak anak dia tengah turun daripada tangga dalam keadaan terbalik. Oh my God. Selepas kejadian tu, barulah mak dia berfikir dengan waras untuk mendapatkan perkhidmatan daripada padri. Okey, dan seterusnya baru dia memperkenalkan kepada penonton. Okey, dia ada seorang padri yang baru saja kehilangan ibu dia yang tersayang. Dan adalah sedikit beberapa babak yang saya tak ceritakan dekat dalam video ni, sebab dia melibatkan sensitiviti agama. Okay, sebab seorang padri yang telah kehilangan ibunya, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan iman dia goyang. Okay, dan dia macam sudah hilang kepercayaan kepada ketuhanan dia. So saya tak nak cerita bab tu. Okay, sebab benda tu adalah isu sensitif. Okay, tapi kalau korang berani, ada keberanian korang nak tengok filem ni, korang tengoklah. Okay, lepas tu si ibu ni pun jumpa dengan padri ni. Okay, dan padri ni buat keputusan untuk pergi ke rumah dia untuk dia melihat sendiri. Dan okay, sebelum saya terlupa, si ibu ni pernah meminta bantuan daripada padri ni. Dan padri ni berkata kepada si ibu ni, dia kata untuk melakukan exorcism, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil pengusiran setan ni, pihak gereja memerlukan satu pembuktian yang kukuh untuk dia melakukan pengusiran setan tersebut. Daripada sini baru kita faham rupanya agama Kristian memerlukan satu pembuktian yang sangat kukuh, mengatakan dia tu betul-betul kena ganggu ataupun dirasuk oleh sesuatu, baru pihak gereja akan keluarkan satu keputusan dan membenarkan dia punya padri-padri ni untuk datang membantu pengusiran setan tersebut. Okay, dari sini baru kita tahu. Okay, dan si padri ni pergi seorang diri untuk dia cuba dapatkan beberapa jenis pembuktian dekat kanak-kanak ni lah. Okay, so dalam masa yang sama tu juga, okay, dari sinilah mulanya kengerian tu, di mana wajah anak itu dah berubah. Okey, lepas tu padri ni cuba bertanyakan dia dengan beberapa soalan. Dan ada satu adegan yang pada saya, dia bukan melibatkan sensitivity, tapi dia melibatkan macam, macam nak cakap dia macam lawyer. Kita tengok pun lawyer tau. Okey, sebab iblis yang ada dalam badan budak ni, dia memancing emosi padri tu. Dia kata
mak kau ada dengan aku ni. Kau nak sampaikan pesan apa-apa ke? Your mother's in here with his cash. Would you like to leave a message? I see that she gets it. Sampai macam tu sekali Iblis tu cakap dengan dia. Sampai macam tu sekali tau. Okay. Lepas tu padri ni tak termakan dengan hasutan iblis ni. Dia psycho balik. Dia cakap, kalau betul kau kenal mak aku, kau mesti tahu nama tengah mak aku tu apa. Cuba kau cakap dengan aku, apa nama tengah mak aku. So iblis tu macam tak dapat nak psycho balik kan. Dia kat sinilah satu adegan yang pada saya lawyer lah. Okay. Dia memuntahkan cecair hijau tu ke arah padri tu. Okey, saya ringkaskan ceritanya. Dan selepas apa yang mereka buat apa semua ni, dan pihak gereja pun dah dapat bukti daripada kerasukan kanak-kanak ni, dan pihak gereja telah meluluskan untuk menghantar beberapa imam dan juga padri yang tadi yang kena muntah tu pun turut serta Okey, so dia menghantar satu imam untuk membantu pengusiran setan tersebut. Okey. Dan di sinilah berlakunya adegan-adegan yang sangat ekstrim. Okey, katil bergoncang, katil terapung. Okey, lepas tu tangan yang diikat pada awalnya tu terbuka, lepas tu dia terapung, terawang-awang. Okey. Dan adalah beberapa ayat dalam keagamaan Kristian ni mereka baca, dan saya tak akan tunjukkan dalam video ni sebab dia melibatkan sensitiviti agama So berlakulah beberapa perlawanan dan juga perdebatan di antara iblis ni dan juga imam berserta dengan padri tu. Okey. Lepas tu ada satu part tu di mana iblis ni cuba psycho lagi sekali padri yang tadi tu, yang kena muntah tu. Okay, dia cuba psycho lagi sekali. Dia menggunakan suara seakan-akan suara mak dia. Okay, kenapa kau buat mak macam ni? Kau tak kesian ke kat mak ni? Kau tak kesian ke kat mak ni macam ini kan? Sampai imam padri ni macam dah mental loss. Okay, sampai dia dah mula terpancing dengan hasutan iblis ni. Okay, sehingga kan dia rasa marah. Okay, lepas tu imam ni nampak keadaan tu. So imam ni suruh dia beredar dulu, suruh dia keluar, pergi berehat dulu. Jadi imam ni buat keputusan untuk merawat dia seorang diri. Okay. Selepas beberapa ketika selepas tu, padri ni perasan. Dia macam perasan, dia tengok imam ni macam senyap je kat bilik ni. Kenapa macam tak ada apa-apa berlaku kan. So dia pun masuk ke dalam bilik tu, dan dia dapati imam yang cuba nak merawat budak ni tadi dah pun meninggal dunia di atas katil. Dah pun meninggal dunia. Okey. Saya terlupa. Sebelum masa dia tengah proses rawatan tu, ada satu babak di mana perempuan kanak-kanak ni dia terlepas dan dia meronta kesakitan lah. Dan ada satu patung yang pada awal video saya tunjuk tu, ada satu patung besar tu berdiri di belakang dia. Okey. Kejap lagi saya akan explain patung tu pasal apa. Okey, sebab mungkin ramai yang tertanya kenapa patung, apa kaitan patung tu dengan kerasukan kanak-kanak ni. Okey. Kejap lagi saya akan explain. Di penghujung video ni saya akan explain semuanya. Okey, lepas tu imam tu dah meninggal dunia. So padri ni masuk, dia cuba bangunkan imam tu, tapi malangnya imam tu dah pun meninggal dunia. So emosi padri ni jadi semakin tak stabil. Dia melepaskan geram, dia tangkap budak ni, dia hempas ke lantai. Lepas tu dia tumbuk budak ni. Dia bercakap dengan iblis tu lah. Dia kata, kalau betul kau bunuh imam ni, kau masuk dalam badan aku. Kau ambil aku pula, kau masuk dalam badan aku. Take me! Come into me! God damn you! Take me! Take me! Ternyata iblis tu
pun buat apa atas kehendak dia. Okey, dan iblis tu masuk ke dalam badan dia, badan Badri ni, dan satu gangguan yang sangat ekstrim ke dalam tubuh badan Badri ni, sehingga dengan drastiknya Badri ni membuat keputusan untuk melompat keluar daripada tingkap dan terjatuh ke arah tangga. Okey, dan padri itu pun meninggal dunia. Padri itu meninggal dunia dan pengusiran setan itu pun berjaya, dan kanak-kanak ni pun berjaya dipulihkan. Jadi kat sini isu dia sebenarnya apa tau? Okey, mungkin ramai yang tertanya, okey, macam mana budak ni boleh kena rasuk? Kalau korang nak tahu, saya saja tak nak ceritakan perkara tu daripada awal video. Sebenarnya kejadian yang korang tengok tadi tu berlaku disebabkan budak ini bermain dengan benda ni. There, he can try there. Hey, where'd this come from? Jadi macam mana dengan video tersebut? Okey, itulah serba ringkas yang saya boleh sampaikan untuk korang cerita berkenaan dengan Exorcist ni. Okey, saya terpanggil untuk buat video ni dan saya nak tayangkan secara umum. Okey, supaya ada beberapa nasihat dan juga peringatan kepada kita berkenaan dengan filem tadi. Walaupun cerita itu diambil daripada kisah nyata yang pernah berlaku pada tahun 1949. Okey, dan peristiwa tu pernah betul-betul berlaku, cuma difilmkan di dalam cerita Exorcist sahaja. Okey, dan okey, sebelum saya teruskan, saya nak korang kenal dulu beberapa fakta menarik berkenaan dengan cerita Exorcist ni. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan patung, satu patung yang besar di permulaan video tadi. Okey, patung itu digelarkan sebagai nama Pazuzu. Okey, kalau korang pergi dekat Google, korang cari nama Pazuzu, okay, korang akan ditunjukkan dengan beberapa jenis image patung Pazuzu yang real, yang nyata. Okay, so apa itu Pazuzu? Pazuzu ni adalah satu demon ataupun satu patung syaitan, iblis, okay, yang berada pada zaman Mesopotamia. Okay, dan dia adalah anak kepada Hanpa dan juga adik kepada Humbaba ataupun digelar sebagai Huwawa. Okey, ini adalah kepercayaan-kepercayaan pada zaman Mesopotamia lah. Okey. Dan dipercayai patung Pazuzu ni juga adalah salah satu patung syaitan yang sangat dahsyat pada zaman Mesopotamia, dan dia dipuja dengan kuat lah. Okey, dipuja dengan kuat, dan mereka ni disanjung. Okey. Dan dalam filem tersebut, budak itu bermain dengan satu papan Ouija board. Okey. Dan papan Ouija board itu kita semua dah sedia maklum lah, ia pun sama macam seperti yang popular dekat Malaysia, di mana ada sebagainya main spirit of the coin apa semua kan. So konsep dia sama. Apa yang berlaku pada budak ni yang bermain Ouija board. So Ouija board tu telah mengeluarkan iblis di dalam patung tu yang bernama Pazuzu. Okey, salah satu iblis yang sangat kuat pada zaman Mesopotamia. Sebab tu kalau dalam filem tu, kalau korang perasan, even mereka yang beragama Kristian pun untuk buat exorcism, untuk buat pengusiran pun sangat rumit dan sangat susah untuk mereka keluarkan. Okey. Dan saya dah meminta izin kepada sahabat, ataupun saya panggil dia bapa angkat saya lah, dia lebih kurang pada bapa angkat saya,
Okay, dan saya, untuk pengetahuan, saya pun sebahagian daripada bidang rawatan Islam. Okay, begitu juga dengan bapa angkat saya. Kami dapat satu panggilan dan dapat satu kes yang agak unik. Okay, di mana apabila kami meminta petunjuk daripada Allah, rupanya kesakitan yang dialami kanak-kanak ni berlaku sama seperti yang korang tonton dalam video tadi. Okay, dia bermain dengan Ouija board. Lepas tu dia bukan main Ouija board lah. Mungkin dia main spirit of the coin dengan kawan-kawan dia, tetapi telah mengeluarkan satu syaitan yang sangat dahsyat. Dan dia mengalami satu halusinasi yang sangat luar biasa. Okay, dan kerasukan yang luar biasa. Dan saya ada simpan video tu. Korang boleh tengok daripada video tu dekat sini. Okay, korang tengok daripada gaya dia dan cara tindak tanduk dia pun dah nampak berbeza. Okay, dan ini adalah antara kesan-kesan yang kalau korang main Spirit of the Coin ataupun Ouija board, ini adalah kesan-kesan dia. Okay, lepas tu yang seterusnya adalah di mana walaupun mereka ni beragama Kristian sekalipun, okay, kita boleh tengok daripada movie tu pun mereka pun sangat susah untuk kendalikan pengusiran tersebut. Mereka cuba mengusir iblis tu daripada tubuh badan kanak-kanak tu pun sangat susah. Okay, so saya nasihatkan kat sini, jangan berani-beranilah korang nak main Spirit of the Coin. Janganlah korang nak cabar-cabar kawan-kawan korang, cakap penakut lah main Spirit of the Coin pun takut. Tapi kalau dah terjadi macam perkara yang seperti dalam filem ni, baru korang tahu penyesalan tu dekat mana. Okey, fakta yang menarik tentang filem ni, pertama tadi saya dah jelaskan berkenaan dengan patung Pazuzu tersebut, di mana patung Pazuzu tu adalah merupakan satu patung sembahan pada zaman Mesopotamia, dan terdapat ada satu iblis yang sangat dahsyat di dalam patung tersebut. Okey, fakta menarik yang kedua tentang filem ni, semasa filem ini ditayangkan di panggung wayang pada tahun 1973, hampir 95% penonton yang menonton filem ni di dalam panggung wayang tidak menghabiskan filem tersebut. Mereka tak habiskan. Okey, cerita tu baru bermain separuh jalan je. Kemungkinan kalau apa yang saya teliti daripada video-video yang tertera di dalam YouTube, okey, video tindak balas diorang ataupun reaksi diorang berkenaan dengan cerita ni, saya mungkin dapat detect diorang cuma mampu bertahan sampai part yang di mana anaknya ambil salib yang cocok tu. Lepas tu ada babak yang satu kepala dia berpusing tu kan. Mungkin sampai takat tu je yang diorang mampu bertahan. Lepas tu yang selebihnya diorang dah tak sanggup tengok lagi dah. Mereka keluar daripada panggung wayang. Ada yang keluar daripada panggung wayang, dan ada juga yang lari ke bilik air, muntah dengan yang sangat teruk. Okey. Dan fakta yang menarik berkenaan dengan reaksi penonton ni, saya ada baca dekat beberapa vlog dekat Google, di mana ada satu pekerja panggung wayang ketika itu, dia kata dia sangat teruk untuk bersihkan bilik air yang penuh dengan muntah. Okey, penuh dengan muntah. Korang boleh imagine tak bau muntah yang hamis, lepas tu berbagai-bagai jenis bau yang keluar, dan mereka terpaksa bersihkan muntah-muntah tersebut. Sampai tahap macam tu impact filem tu kepada penonton. Okey, fakta menarik yang ketiga, di mana filem ini diangkat daripada kisah nyata yang berlaku pada tahun 1949, dan peristiwa tu berlaku bukan pada kanak-kanak perempuan tetapi pada kanak-kanak lelaki. Dan apa yang berlaku dalam filem tersebut, daripada vlog yang saya baca, apa yang berlaku dalam filem tu boleh katakan 80% pernah berlaku pada budak lelaki yang masa kejadian sebenar. Okey, fakta yang menarik seterusnya adalah di mana saya ada terjumpa satu rekod di dalam Google. Dia mengatakan yang beberapa orang pelakon di dalam filem tersebut, selepas mereka dah berjaya tamatkan penggambaran tu,
selang beberapa tahun lepas tu, beberapa orang pelakon mengalami sakit misteri sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Okey, ada beberapa orang pelakon yang terkena. Okey, kemungkinan filem yang mereka buat ni ada sumpahan-sumpahan tertentu. Sebab tu saya nasihatkan jangan koranglah main dengan spirit of the coin ni. Okey, macam-macam ada yang spirit of the coin, ada yang spirit yang main pakai gelas. Saya tahu benda tu. Okey, ada yang mendedahkan kepada saya walaupun saya tak pernah main, baik spirit of the coin ke Ouija board ke, saya tak pernah main benda tu. Okey, saya pernah duduk dekat asrama. Memang benda tu berlaku banyak dekat asrama. Tapi saya tak pernah main benda tu, dan tapi saya tahu memang ramai yang main benda tu. Okey, kalau korang sanggup ambil risiko macam mana budak tu kena, dan korang nak rasa sakit dia macam mana, silakanlah main. Okey, di akhir kata saya nak pesan, tolong jauhkan diri korang daripada main spirit of the coin, spirit yang menggunakan cawan, okey, spirit yang menggunakan cermin. Okey, saya tahu ada banyak jenis bukan setakat pakai shilling saja, cawan pun ada, cermin pun ada. Okey, berbagai-bagai cara ada tapi saya nasihatkan kalau boleh korang jauhkanlah daripada permainan ni. Okey. Dan saya pun dah dapat kes yang terbaru. Okey, pada bulan Ramadan hari tu kita dapat satu pesakit di mana dia terkena salah satu sumpahan daripada spirit of the coin. Dan video tu ada, kejap lagi saya tunjukkan korang. So tolonglah hentikan, stop budaya main spirit of the coin ni. Jangan nak cabar-cabar kawan korang. Jangan cakap penakutlah kau, spirit of the coin pun takut. Kalau nak rasa akibat dia, silakanlah main. Okay, tolong jauhkan. Okay, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada korang, dan korang sanggup dengar cerita ni sampai habis. Dan InsyaAllah selepas kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2024 ni, saya akan teruskan penggambaran kita di beberapa kawasan yang saya dah targetkan. Okay, InsyaAllah lepas raya ni akan ada lagi video kajian terbaru untuk korang semua. Assalamualaikum.